Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan dan kemanusiaan kepada semua sidang penonton di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan semua yang memahami bahasa Melayu, tidak kira dari agama apapun. Syukur Alhamdulillah kita ditemukan di dalam rancangan podcast yang julung-julung kali diadakan di dalam bahasa Malaysia. Saya Kashfullah mengalu-alukan kehadiran 3 orang saudara saya, iaitu saudara Maznan, saudara Ahmad Bukhari dan saudara Azizul. Sidang penonton yang dihormati, kita kini sudah berada di akhir zaman. Dan segala tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan di dalam kesemua kitab-kitab agama di dalam dunia ini telah dan sedang berlaku. Termasuklah isu ketegangan di Palestin kini. Kami dengan sukacita ingin mengulangi pengumuman kami bahawa Imam Al-Mahdi AS dan para utusan dan pewaris beliau AS telah pun muncul. Kami menyeru sidang penonton memikirkan satu persoalan yang amat penting. Apakah ada sebarang hadis yang menjanjikan bahawa agama Tuhan akan dimenangkan di seluruh dunia, begitu juga bumi Palestin dimerdekakan oleh mana-mana negara atau melalui kepimpinan para ulama, parti-parti politik Islam atau apa jua pertubuhan dan organisasi? Jawapannya ialah tidak ada. Sidang penonton yang dihormati, Nabi SAW menjanjikan bahawa agama Tuhan hanya akan dimenangkan di akhir zaman dan Palestin hanya akan dimerdekakan melalui kepimpinan Imam Al-Mahdi AS dan dibantu oleh Isa AS dan para Ansar yang beriman. Kami adalah para Ansar Imam Al-Mahdi AS yang dijanjikan di akhir zaman, dan kami berasal dari pelbagai bangsa dan negara di seluruh dunia. Kami menyuruh sekalian manusia di bumi untuk beriman dengan Imam Al-Mahdi AS dan agama Tuhan yang sebenar yang dibawanya. Sidang penonton, pada 29 Julai 2023, ketiga-tiga yang bersama saya di pentas ini dan juga bersama 5 orang saudara kami telah turun ke tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur untuk menyertai himpunan solidariti terhadap golongan LGBTQ di Malaysia yang dinafikan keadilan dan hak kemanusiaan mereka. Mereka berlapan ini mengumumkan bahawa The Ahmadi Religion of Peace and Light, atau di dalam bahasa Melayu Ahmadi, agama keamanan dan cahaya, menerima penyertaan golongan ini ke dalam agama kami. Mereka telah melaungkan slogan-slogan dan mempamerkan plakat yang tertera kalimah-kalimah seperti Only God can judge, Down Down Sharia Court, dan Being gay is not a crime. Mereka ini telah ditahan dan disiasat oleh pihak polis dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pihak media tempatan dan antarabangsa telah melaporkan insiden ini selain ia turut viral di dalam media sosial. Pelbagai pihak telah memaki hamun, menghina, malah mengugut mereka. Dan baru-baru ini, Ketua Polis Negara telah membuat sidang akhbar yang menyenaraikan agama dan kami sebagai sesat dan mengancam keharmonian dan keselamatan negara. Ini mengingatkan kami kepada sikap para ulama Yahudi yang telah menghasut pemerintah Rom, iaitu Governor Rom di Judea, iaitu Raja Pontius Pilate, Governor Pontius Pilate, dan juga Raja Bani Israel, Raja Herod, dengan menuduh Isa AS membawa ajaran sesat, mengancam keharmonian Bani Israel dan penguasaan Rom di Jerusalem.
Pada pertengahan Ogos, kami telah menonton satu rakaman video ceramah oleh Ustaz Dr. Mat Rofa yang bertajuk Konspirasi Terhadap Islam dalam di sebalik perhimpunan di Sogo yang lalu. Sidang penonton yang dihormati, marilah kita saksikan satu klip dari video ceramah tersebut. Di Sogo pada 31 Julai, 2 minggu lepas, satu kumpulan berhimpun di depan Sogo membawa spanduk perjuangkan LGBT secara terbuka. Dan polis segera menangkap mereka. Ketua mereka 8 orang ditangkap dan dibawa ke mahkamah, dibawa ke balai polis. Polis membuat satu sidang akhbar menyatakan kumpulan ini kumpulan yang bahaya. Mereka bukan orang Malaysia asalnya, tetapi yang ditangkap barangkali sebahagiannya orang Malaysia. Bagaimana kumpulan ini adalah kumpulan antarabangsa yang boleh masuk ke Malaysia dengan mudah. Dan mereka membawa spanduk. Ini di antara yang ditangkap. Sama ada mereka adalah benar-benar anggota yang dimasukkan ataupun mereka ejen ataupun mereka dibayar untuk melakukan demikian. Wallahualam. Polis lebih tahu pada kita. Apa yang berlaku di sini ialah mereka membawa spanduk. Mengikut Ketua Polis Kuala Lumpur, dia mengatakan bahawa kumpulan ini perjuangkan lesbian, gay, bisexual, transgender ataupun kita sebut LGBT. Mereka kumpulan yang sangat berani. Mereka berkumpul di depan Sogo, tempat yang paling strategik. Dan mereka tidak takut pada siapa. Dan kita percaya di belakang mereka ada kumpulan lebih besar. Mereka ialah barangkali yang diupah, barangkali mereka yang terlibat. Wallahualam, polis lebih tahu. Dan apa yang disebutkan bahawa suspek yang menyertai perhimpunan, kata polis ini, menyatakan Malaysia ini hak-hak LGBT disekat. Kami menentang syariat Allah. Itu yang dimasukkan oleh mereka. Kenapa kami harus patuh kepada syariat? Kami menentang syariat dan down syariat. Sebab kami inginkan kebebasan. Tidak ada agama yang boleh menyekat kami. Kami boleh lakukan apa sahaja. Malaysia negara yang tidak memberikan kebebasan, itu serangan mereka. Ia disebut oleh polis kita. Apa yang mereka sebut, wallahualam, tetapi yang dilaporkan itulah. Mereka mencabar tentang syariah negara ini. Mereka menyeru kepada kebebasan dan di antara spanduk yang mereka bawa ialah no one has the right to judge anyone but God. Tidak ada manusia yang boleh menghukum manusia lain kecuali Allah. Kita boleh lakukan apa saja. Gay people are not criminals dan gay LGBT bukan jenayah. Boleh lakukan oleh siapa? Kenapa Malaysia mengharam? Itu maksud mereka. Kemudian, God's door are open to all human races. Tidak ada diskriminasi antara agama. Kenapa Islam mengada-ngada untuk mengharamkan LGBT? Sedangkan perkara ini hanya Allah yang dapat menentukan. Itu yang mereka bawa. Mereka sebut juga, tuan-tuan boleh baca satu persatu, sukar saya nak baca kecil sangat ni. No one has the right to judge anyone but God. Itulah di antara. Dan ini disebut satu persatu oleh Ketua Polis kita. Dalam sidang akhbar itu, Ketua Polis kita baca satu-satu untuk justifikan mereka menangkapnya. Dan lepas itu kita tahu apakah nasib mereka dan siapakah di belakang mereka. Tetapi yang sangat menarik ialah mereka sebut mereka daripada kumpulan yang sangat spesifik. Mereka sebut mereka lah daripada kumpulan Ahmadi Region and Peace. Right. Selamat kembali sidang penonton. Oleh kerana ceramah Ustaz Mat Rofa ini syarat dengan fitnah dan tuduhan palsu, kami rasa terpanggil untuk memberikan respon kami terhadap ceramah itu dan memberikan penjelasan kepada sidang penonton. InsyaAllah kita mulakan dengan isu pertama yang akan dijawab oleh saudara Maznan. Dipersilakan saudara Maznan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-immata wal mahdiin sallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Ya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Saudara Kashfullah kerana mengundang kami ke studio bagi menyatakan bantahan terhadap fitnah yang disebarkan oleh seorang penceramah agama yang dianggap sebagai ulama di Malaysia. Jelas dari petikan video klip tadi, Ustaz Mat Rofa telah dengan terangnya menfitnah kami sebagai warga negara asing dan bukannya warga negara Malaysia. Pada hari ini dengan tegasnya ingin saya nyatakan bahawa kami berlapan sebenarnya ini bukanlah warga asing seperti mana yang didakwa. Ya, kami adalah warga tempatan dan rakyat dari Malaysia, berbangsa Melayu, lahir dan membesar, berkeluarga dan bekerja di Malaysia. Wajah-wajah dan cara pertuturan kami jelas membuktikannya. Juga dari tuduhan Ustaz Mat Rofa yang mendakwa kami pernah berkunjung ke 30 buah negara dan mengakhiri misi di Malaysia untuk mempromosikan aktiviti LGBTQ di Malaysia. Sebenarnya kami tidak pernah mengunjungi 30 buah negara dan mengakhiri misi di Malaysia untuk mempromosikan LGBTQ. Terang dan jelas, ia adalah fitnah semata-mata. Hakikatnya, ada di antara kami yang tidak pernah pun keluar negara sebelum insiden di Sugu. Dan yang paling penting, kami berlapan ini sebenarnya ikhlas dan secara sukarela menawarkan diri untuk memperjuangkan hak asasi kemanusiaan terhadap golongan LGBTQ sebagai menyahut seruan dakwah Al-Imamul Mahdi alaihissalam yang telah zuhur di akhir zaman. Tiada sesiapa menajak kami dari aspek dana dan sebagainya. Sebenarnya, sidang hadirin sekalian, hadis-hadis yang menyebut tentang kedatangan dan kemunculan Imam Al-Mahdi alaihissalam serta dakwahnya di akhir zaman telah pun diketahui dan sedia maklum di kalangan umat Islam. Tanpa mengira aliran mazhab dan tarikat, kita semua sedia maklum bahawa Imam Mahdi adalah penyelamat di akhir zaman dan agama yang dibawanya bersifat universal. Malangnya, seperti mana para utusan Allah di masa lalu yang ditentang oleh kaum dan umatnya sendiri, maka Imam Mahdi AS pun begitu juga. Dan lebih menduka citakan, terlalu sedikit bangsa Arab yang mengaku Islam akan beriman dengannya. Sebagai tokoh penyelamat global yang universal, hadis juga ada meriwayatkan bahawa Imam Al-Mahdi AS akan menyebarkan dakwahnya dalam pelbagai bahasa dengan menggunakan pelbagai kitab agama sama ada dari Taurat, Zabur dan juga Al-Quran. Jadi dengan rasa rendah hati sambil mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kami Ansar dari Malaysia mengambil berkah darinya untuk menjadi sebahagian di antara lidah-lidah yang menyampaikan dakwah Imam Al-Mahdi AS di Malaysia. Dengan nama Tuhan yang Maha Kasih Sayang dan atas nama cinta dan kemanusiaan, saya berharap semoga kaum kerabat dan saudara mara kami di tanah air dapat menyambut seruan dakwah Al-Imam Al-Mahdi ini dengan perhatian yang sewajarnya. Sesungguhnya barang siapa yang membuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Maznan, satu pembuka kata daripada Saudara Maznan yang sangat menarik dengan penafian dan pembuktian bahawa kami sememangnya bukan warga asing yang diupah. Kami sebenarnya adalah warga negara Malaysia, seperti mana yang telah diterangkan oleh Saudara Maznan. Ya, jadi satu pukulan yang keras diberikan kepada Ustaz Mat Rofa di atas tuduhan yang merupakan fitnah yang sangat terang dan jelas. Jadi seterusnya sidang penonton, di dalam ceramah Ustaz Mat Rofa tadi, beliau telah berulang kali mengatakan bahawa beliau tidak pasti apakah the Ahmadi Religion of Peace and Light ataupun Ahmadi Agama Keamanan dan Cahaya. Ya. InsyaAllah di dalam rancangan ini kami akan menjelaskan dengan ringkas apakah itu agama kami dan pembuktian-pembuktian terhadap agama ini. Ya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang agama kami, kami menjemput sidang penonton terus mengkaji dari sumber rasmi kami dan bukannya daripada para ulama dan sebagainya.
Sidang penonton, jika kita merujuk dan mengkaji hadis-hadis, kita tidak dapat menafikan bahawa kita kini sudah pun berada di akhir zaman. Dan hadis-hadis tentang akhir zaman menyatakan bahawa ketika ini dunia penuh dengan kehancuran dan agama-agama semuanya telah terseleweng daripada agama Tuhan yang sebenar. Ya, betul. Kami meyakini Tuhan yang maha bijaksana dan ihsan dan juga maha ihsan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya tanpa mengutus wakilnya pada setiap masa dan zaman untuk membimbing manusia. Ya. Apatah lagi di akhir zaman di mana Nabi SAW menjanjikan Imam Al-Mahdi Al-Hujjah AS untuk membawa keadilan, keamanan dan kesamarataan di dunia ini. Sebagai Muslim, kita sewajibnya bergembira dengan kehadiran Imam Al-Mahdi AS dan terlebih dahulu menyiasat kebenaran dakwaan tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Dan bukannya kita bersifat rakus dan gelojoh menafikan dan mengenakan hukuman kepada sesiapa yang mengumumkan kemunculan Imam Al-Mahdi sebagaimana dilakukan di Malaysia. Untuk menyiasat perkara ini, kita mestilah mengetahui tanda-tanda, ciri-ciri dan kaedah bagaimana mengenal pasti Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Baiklah, apakah tanda-tanda dan cara untuk mengenal Imam Al-Mahdi? Sidang penonton sekalian, umat Islam terutamanya di dalam dunia Sunni amat keliru dan kabur dalam mengenali kaedah dan tanda-tanda untuk mengenal kemunculan Imam Al-Mahdi. Ini kerana para ulama mereka telah menyembunyikan banyak hadis-hadis dari mereka dan mereka, iaitu ulama, telah menafsirkan secara salah hadis-hadis berdasarkan akal dan andaian mereka yang sempit. Namun begitu, jika kita mengkaji dengan jujur tanpa batas, kita terutamanya kita menolak hadis-hadis daripada Ahlul Bait, yakni keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengenal kaedah dan jalan untuk mengenal Imam Al-Mahdi. Sidang penonton, kami ingin tegaskan, kami bukanlah Syiah Iran ataupun Iraq. Kami adalah kumpulan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Ahlul Bait sebagaimana yang diwajibkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis-hadis. Dan kami menolak sebarang bentuk taklid dan kepatuhan kepada para ulama. Satu hadis yang masyhur di dalam dunia Islam baik Sunni dan Syiah ialah hadis kematian Raja Abdullah Saudi. Hadis ini adalah satu mukjizat daripada Nabi SAW yang menggambarkan dengan terperinci dan tepat kezuhuran dan kemunculan Imam Al-Mahdi. Nabi SAW menjanjikan di dalam hadis ini bahawa sebaik saja kematian Raja Abdullah Saudi ini, Imam Al-Mahdi Al-Hujjah akan muncul. Raja Abdullah Saudi ini telah meninggal dunia pada 23 Januari 2015 dan persoalannya, sidang penonton, di manakah Imam Al-Mahdi setelah kematian Raja Abdullah Saudi ini? Apakah Nabi SAW berbohong? Tentunya tidak. Dan tentunya ini adalah mustahil. Sidang penonton, Nabi SAW juga telah meninggalkan wasiat yang menjamin umat manusia daripada kesesatan. Kepada mereka yang menafikan kewujudan wasiat ini, kami akan membuktikan bahawa Nabi SAW telah meninggalkan wasiat di dalam rancangan-rancangan kami seterusnya. Apa yang pasti, Nabi SAW telah meninggalkan wasiat, dan wasiat ini telah diriwayatkan oleh Imam Ali AS dari keluarga suci baginda dan direkodkan di dalam beberapa kitab. Di dalam wasiat itu, Nabi SAW telah menyenaraikan para pewaris baginda dan khalifah pelantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka terdiri daripada 12 orang imam, bermula dengan Imam Ali AS dan diikuti oleh 12 orang Mahdi. Imam ke-12 ialah Imam Muhammad bin Hassan Al-Askari, iaitu Imam Al-Mahdi AS.
Wasiat itu membuktikan bahawa Tuhan tidak pernah membiarkan bumi ini tanpa adanya khalifah yang dilantik. Tiada yang boleh menuntut wasiat ini melainkan mereka yang disebutkan nama-nama mereka di dalamnya. Jika ada pendakwa atau penuntut palsu, ia akan bermakna Nabi SAW telah berbohong, kerana wasiat itu boleh dituntut oleh sesiapa sahaja dan akan menimbulkan pelbagai kekeliruan dan tidak lagi mampu menjamin daripada kesesatan. Wasiat-wasiat para utusan Allah hanya boleh dituntut pemiliknya yang sebenar. Nabi SAW sahaja yang menuntut wasiat Isa AS di atas nama Ahmad. Musailamah, Nabi palsu, tidak menuntut nama Ahmad di dalam wasiat Isa AS. Begitu juga Isa AS sahaja yang menuntut wasiat Nabi Azayah di dalam Taurat. Sidang penonton yang dihormati, setelah menyenaraikan nama-nama 12 orang imam, wasiat Nabi itu menyebut nama-nama 3 orang Mahdi terawal yang menjadi pewaris kepada Imam Al-Mahdi AS. Dan merekalah yang memanggil manusia kepada Imam Al-Mahdi dan menjadi pintu kepadanya, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis-hadis keluarga suci Nabi Muhammad SAW. 3 nama itu adalah Abdullah, Ahmad dan Al-Mahdi. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, Imam Ahmad Al-Hasan AS dan Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS masing-masing telah menuntut nama Ahmad dan Abdullah di dalam wasiat Nabi yang dijamin Allah Subhanahu Wa Taala bebas daripada dituntut oleh penuntut atau pendakwa yang palsu. Dan sehingga kini tidak ada sesiapa pernah menuntut nama-nama Ahmad dan Abdullah di dalam wasiat tersebut selain mereka berdua. Mereka berdua adalah pewaris Imam Al-Mahdi AS yang memanggil dan menunjuk manusia kepada Imam Al-Mahdi. Dan setelah kematian Raja Abdullah Saudi, hanya mereka berdua sajalah yang mengumumkan Imam Al-Mahdi AS telah muncul dengan mengangkat panji-panji hitam yang tertera kepadanya kalimah Al-Bai'ah Lillah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis-hadis Ahlul Bait. Imam Al-Mahdi AS membawa kembali agama Tuhan yang sebenar, kerana semua agama sehingga kini telah berpecah dan terseleweng. Sidang penonton yang kami kasihi, sejarah di antara manusia dan Tuhan adalah berkaitan perjanjian atau syariat yang merangkumi 6 perjanjian. Kesemua 6 perjanjian dengan Adam AS, Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS dan Muhammad SAW telah pun dikhianati oleh kesemua manusia. Tuhan dengan sifat ihsannya kini memberikan peluang terakhir kepada umat manusia dengan agama, perjanjian dan syariat yang terakhir, yakni yang ketujuh. Agama dan perjanjian ketujuh ini adalah The Ahmadi Religion of Peace and Light ataupun Ahmadi, agama keamanan dan cahaya, yang dibawa kembali oleh Imam Al-Mahdi AS. Agama ini bersifat universal dan sejagat dan bertujuan untuk menyatukan semua manusia dan agama kepada agama yang mentauhidkan Tuhan di bawah kepimpinan khalifah-khalifah yang dilantik oleh Tuhan sendiri. Agama ini meletakkan ketuanan Tuhan, yakni hanya Tuhan sahaja berhak melantik pemimpin ke atas manusia melalui lisan dan wasiat pada khalifah lantikannya. Oleh itu, segala ketuanan manusia, segala sistem ketuanan manusia melalui tangan-tangan manusia, yakni sistem demokrasi, sistem monarki dan sebagainya, adalah batil dan sistem-sistem ciptaan syaitan. Untuk soalan seterusnya yang akan dijawab dan dijelaskan
oleh saudara saya Ahmad Bukhari. Saya mempersilakan saudara Bukhari untuk meneruskan penjelasan dan jawapan daripada pihak saudara Bukhari. Silakan. Terima kasih saudara. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiyyin wa sallim taslima. Saya ingin menjawab tentang tuduhan Dr. Makrofa yang menuduh kami bahawa kami menyokong LGBT. Sebelum itu, saya ingin mengajak sidang penonton semua untuk menyaksikan jawapan daripada Abdullah Hashim Al-Sadiq berkaitan motif sebenar demo yang kami lakukan di Sogo baru-baru ini. In Malaysia, over the past couple months, Malaysia's been on the front page of the news on several occasions because of LGBTQ-related matters. One specific incident that took place was that there was two young females that were arrested and accused of having attempted to have some sort of relationship with each other. And they were drugged in front of the masses, and they were publicly caned in front of everybody, using a law that has nothing to do with Islam. It was a British law that was imposed on Malaysia back in the 1800s and was never removed. And yet most of the Malaysians think that it's an Islamic law. And the way that it's portrayed to the world is that it is an Islamic law, when actually it's not. It's a man-made law, and not even a Muslim man-made law, but a British and imperialist man-made law. This incident that took place in Malaysia inspired 8 members of the Ahmadi religion of peace and light to go out and to protest against the Malaysian government for its treatment of these women. And the stance of our members was inspired by the actions of a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and that is Jesus alayhi salam. When in the time of Jesus, Jerusalem was under occupation by the Roman Empire. And the Roman Empire was coming. It was imposing itself. There was poverty all over the place. They were implementing Roman laws, and they were repealing Jewish laws. There was so much chaos and so much problems in the Jewish state at that time. And the rabbis turned a blind eye to all of it. And the religious scholars and the religious authority of Jerusalem, they weren't talking out or condemning the Romans who were raping the Jewish women or murdering the Jewish youth. And instead, they all focused their attention on this woman who was accused of adultery. And in a very famous scene, which I'm sure you remember from the Bible, they drag this woman out, they throw her in public, and the Jews, the rabbis, they all stand around her in a circle, and they start to stone her to death. Jesus walks out of the crowd, and he stands in between himself and the rabbis, and he draws a line in the sand. And he looks at the rabbis and he says, "Let he who is without sin cast the first stone." And in this stance of Jesus's, it was as if he was saying to them, you are not appointed by God. It is only God that can judge. How dare you condemn this woman? How dare you publicly humiliate this woman? And that's exactly the stance that our people made. It also reminded me of the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he said, "I'm in wonderment, I'm amazed, I'm dumbfounded by how a man can beat a woman while he is more worthy of being beat than her." And that's exactly what our people did. Our people went out in the street, like Jesus did, to place themselves between these two women who were being caned, and to place themselves in between the LGBT members of society in Malaysia
who are being oppressed by the authorities in the name of Islam, and between the Sharia court, in order to say, you don't have a right to judge these people. Only God can judge. In fact, you don't represent Islam at all. You guys are non-working scholars. You have no authority to condemn other human beings and to prevent any further harm from taking place. People ask, are LGBT members allowed and welcomed in religion, in the faith? As of right now, on the face of the earth, there are individual people, there's individual churches, but there's no religion as a whole that welcomes into its midst LGBT people or accepts them as members of the faith. Not a single sect of Islam. And yet we find that in the Quran, there's the story of Noah being mentioned. And it quotes in Surah Hud, verse 29, the response of Noah when the disbelievers said to him, the people that are with you are filthy sinners and scum of society. Me, us, and them will not be in the same religion together. So we want you to, expel them from the faith and will come in. And Noah's response was, and it is not me who will expel anyone from the faith. It is not me who will expel those who have believed. And God emphasizes this point once again in Surah Ash-Shu'ara, verse 114, on the tongue of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when he says, and it is not I who will expel the believers. And so it's the stance of the Ahmadi religion of peace and light that we will, and our doors are, and our faith is forever open to all those who believe in the supremacy of Allah subhanahu wa ta'ala. And we welcome into our faith forever, and proudly so, all members of the LGBT community whom believe in what we believe in and who reject the supremacy of man, and all the non-working scholars that speak in the name of religion when they were never appointed by God and have no authority to do so. Thank you. Baiklah sidang penonton. Kita baru selesai menonton penerangan daripada Abdullah Hashim Abbas-Sadiq alaihi salam. Saya ingin bacakan sebuah ayat Al-Quran yang menerangkan sesungguhnya hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Surah Yusuf ayat 40. Jadi berdasarkan ayat di atas, kami menyuruh, tujuan kami melakukan motif kami melakukan perhimpunan demo di Sogoi itu kerana kami menyuruh bahawa hanya Tuhan saja yang layak menghukum. Soalannya, bagaimana cara Allah menghukum? Adakah Allah turun ke bumi sehingga kita mendengar perintahnya? Tidak, tuan-tuan. Mari kita lihat pada ayat seterusnya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. An-Nisa ayat 80. Jadi taat kepada Rasul adalah sama taat kepada Allah. Sebab Allah menghukum dan memerintah melalui Rasulnya, iaitu wakil yang dilantiknya. Sebab itulah ketika Nabi Muhammad memerintah adalah sama seperti Allah yang memerintah. Jadi sebab orang awam bukan Rasul, para hakim, maka masyarakat juga bukan Rasul. Maka hukuman dari mereka bukanlah hukuman daripada Allah. Dan mereka bukanlah melaksanakan syariat Allah. Faktanya, tuan-tuan, undang-undang yang digunakan di mahkamah syariah di Malaysia sekarang ini sebenarnya merupakan peninggalan penjajah British yang tidak dimansuhkan walaupun Malaysia telah lama merdeka. Faktanya juga, sidang penonton sekian,
bahawa tiada dalil sama dalam Quran ataupun di dalam hadis bagi pesalah zina ataupun liwat untuk didenda dengan dipenjarakan atau dibayar dengan denda wang ringgit. Jadi jelas ini adalah ciptaan undang-undang daripada manusia, bukannya datang daripada Tuhan. Jadi kerana itulah kami beri nombor. Kerana kami dapati orang awam dan para hakim telah mengambil tempat Tuhan, sedangkan mereka tidak dilantik oleh Tuhan ketika mereka menghukum manusia lain. Sedangkan mereka sendiri berdosa dan lebih layak dihukum. Sidang penonton sekalian, Ustaz Ma'rufah dan umat Islam secara umumnya telah terkeliru apakah punca sebenar kaum Nabi Lut diazab. Di dalam Al-Quran memang ada terdapat kisah tentang kaum Nabi Lut yang disebut sebagai orang-orang yang diazab oleh Allah kerana mereka melampaui batas. Namun Ibnu Katsir di dalam menafsirkan apakah maksud melampaui batas tersebut, dia menafsirkan melampaui batas itu sebagai perbuatan homoseksual. Ya, tetapi kami katakan alasan yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini tidak kukuh kerana dua sebab. Yang pertama, sebelum Nabi Lut diutuskan kepada mereka, kepada kaumnya, mereka telah lama mengamalkan pun homoseksual. Selama Nabi Lut tinggal bersama mereka pun azab tidak diturunkan. Azab tidak diturunkan. Kedua, ketika mereka menginginkan kepada tetamu Nabi Lut apa yang kita lihat di dalam Al-Quran, Nabi Lut bahkan menawarkan dua orang puterinya. Betul. Jika kalau betul homoseksual itu merupakan sesuatu yang wajib, yang patut diazab, dah lama Allah azab mereka. Nabi Lut tidak perlu menawarkan puteri-puterinya kepada orang-orang ni. Jadi ini tidak benar, tuan. Okey. Ada tafsiran, Abdullah Hashim Al-Basri alaihi salam ketika menafsirkan peristiwa ini, punca sebenar mereka diazab oleh Allah adalah kerana mereka melanggar kemuliaan rumah Nabi Allah Lut alaihi salam. Perbuatan mereka memecah masuk rumah Nabi Allah Lut itulah punca sebenar mereka diazab. Pada ketika itu juga Abdullah Hashim Al-Basri alaihi wasallam menerangkan on the spot, pada ketika itu juga mereka ditimpa dengan kebutaan. Dan hal ini juga menjawab bagaimana sebenarnya Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya, iaitu puteri-puterinya, berjaya melarikan diri. Baik, terima kasih Saudara Boris. Satu penjelasan yang mungkin agak mengejutkan, mungkin mengejutkan sekali kepada dunia Islam terutamanya.